أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang juga mengaturkan agar kita dapat bertemu kembali di hari yang kelima minggu ini untuk kita mengakhiri perbahasan kita di ayat ke-10 surah Al-Baqarah. Saya akan terus kongsikan skrin untuk perkongsian tuan-tuan melihat bahan-bahan yang kita gunakan dalam perkongsian kita pagi ini, insyaAllah. Iaitu pertama sekali ayat daripada digital Al-Quran, Quran dan tafsir dan perkata, iaitu kita membahaskan ayat kalimah-kalimah di dalam ayat ke-10 bermula dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dan kita akhiri dengan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Itulah ayat ke-10, iaitu ayat ni adalah sambungan cerita kepada satu kumpulan manusia yang Allah katakan bermasalah, bermasalah, iaitu mereka ni pertama sekali di dalam ayat yang sebelumnya Allah kata mereka ni cuba hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, sedangkan sebenarnya Allah kata mereka tak berjaya pun, cuba menipu Allah dengan beriman tidak berjaya. Apa yang berlaku ialah mereka menipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Iaitu ayat 9. Lepas tu Allah sambung lagi cerita kepada kumpulan yang sama tu, di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada terdapat penyakit, penyakit hati lah ni. Penyakit hati bukannya penyakit fizikal, penyakit rohaniah, penyakit rohani yang mana menyebabkan mereka berkelakuan sebegitu rupa tu. Jadi Allah kata orang-orang yang berpenyakit ini Allah tambahkan lagi sakit namanya. Fazadahumullahu marada. Tambah lagi penyakit tu, maka mereka dalam keadaan berpenyakit. Bukannya sikit-sikit penyakit, macam-macam penyakit hati, penyakit rohaniah, dan disebabkan oleh penyakit itu maka mereka dalam keadaan yang tak tentu arah lah, hidup dia tidak berada di atas landasan yang baik. Jadi Allah mengatakan mereka ni, Allah kata apa? Walahum azabun alim. Jadi bagi mereka, orang-orang yang macam ni, kalau dia tidak bertaubat, kalau dia berterusan dalam keadaan ni, kemudian dia meninggal dalam keadaan yang serupa, maka Allah telah beri notis, di dunia Allah dah bagi notis dah, untuk mereka sedar dan kembali kepada Allah. Tetapi kalau mereka tidak bertaubat dan berterusan dalam keadaan yang begitu, Allah beritahu walahum azabun alim. Bagi mereka tu azab yang sangat pedih. Alimun ni kita telah
belajar dulu, iaitu dia mengambil acuan isim sifat mubalaghah. Ya, isim sifat mubalaghah, acuan dia apa? Fa'ilun. Ya, kalau tukarkan hamzah qata' ni kepada fa, lam ni kepada ain, min dia kepada lam, semua acuan-acuan kalimah Al-Quran kita gunakan 3 huruf fa, ain, lam. Ya, itu caranya tuan-tuan nak belajar, nak mengenal acuan-acuan kepada kalimah-kalimah, ya. Jadi fa'ilun, jadilah dia alimun, bermakna apa saja yang diberikan makna kepada alimun tu, dia bererti ditambahkan lagi dengan keadaannya yang teramat, yang sangat-sangat, betul ya. Jadi alim bukan setakat pedih saja, tetapi sangat pedih, amat pedih. Itulah efeknya apabila isim sifat mubalaghah digunakan, bentuk isim sifat mubalaghah digunakan di dalam Al-Quran. Biasanya kita akan dapati isim sifat mubalaghah ni digunakan untuk menerangkan sifat Allah, ya, sebab sifat Allah tu memang tinggi, ya. Kalau dia Allah tu mengetahui, jadi digunakan isim sifat mubalaghah fa'ilun tu jadilah alimun, ya. Jadi alimun bermakna sangat-sangat mengetahui, maha mengetahui. Nah, itulah. Kalau rohamim, rohimah tu menyayangi, dia akan mengambil bentuk rohimun. Rohimun maknanya maha penyayang. Ya, maha menyayangi dan maha penyayang. So dia akan diterjemahkan dengan elemen maha. Ya, itulah yang menunjukkan isim sifat mubalaghah, maha mengetahui, maha berkuasa, maha terpuji, ya, apa lagi, ya, maha bijaksana, ya, hakimun, tu semua tu sifat mubalaghah lah tu, ya. Dan kenapa dapat walau azabun alim ni disebabkan oleh perbuatan mereka yang berterusan berdusta, ya, berdusta, iaitu bima, dengan ba tu adalah harfun jar, bi ma tu ialah isim mausul, apa yang kanu mereka adalah. Kalau kita nak menterjemahkan, kita terjemahkan sebagai mereka adalah, ya. Mereka adalah, biasanya adalah tu tak payah pun tak apalah, mereka pun sudah mencukupi, ya. Mereka apa? Yaksibun. Di dalam yaksibun ni ada mereka juga, bermakna ada dua mereka di sini, ya. Ada dua mereka dia. Jadi kalau kita nak menterjemahkan, tak payahlah dua kali mereka. Waw al-ziyadah ni pun mereka, isim kana, waw al-ziyadah tu dipanggilkan isim kana, iaitu mereka. Kemudian ya dengan waw nun pun mereka juga, dalam fa'il, di dalam fa'il mudhari' pun mereka juga. Jadi sini mereka, kemudian sini ada mereka sentiasa mendusta ataupun berdusta. Jadi bila kita menterjemahkan dalam ayat, tak payahlah dua mereka dua kali, ya, sekali cukup, ya. Sebab apa? Konstruk dia, ya. Pembinaan kalimah tu memang dia ada komponen fa'il dia tu. Kalau dia tak ada komponen fa'il tu, dia tak lengkap. Jadi untuk melengkapkan kalimah tu memang dia kena ada komponen, ya. Tetapi dalam bila kita membina ayat, tak perlulah gunakan mereka dua kali, sekali cukup, ya. Bima dengan apa? Kanu mereka yaksdibun, berterusan mendusta ataupun berterusan sentiasa berdusta. Itu kan apabila kita membina ayatnya. Itu secara apabila kita sudah mengenal, ya, kalimah-kalimah tu, jadi kita boleh memberikan makna, dan makna tu kita beri dalam konteks ayat tu kerana kita kenal kalimah, ya. Kita tak mahu menterjemah tanpa kenal kalimah. Kemungkinan
terjemahan kita tu tidak akan tepat pada konteksnya, ya. Sebab itu kita jangan hafal terjemahan. Terjemahan mesti datang daripada ilmu, ya, ilmu mengenal kalimah. Terjemahan bukannya kita baca dan hafal, ya. Kita tak tahu kenapa terjemahan dia sebegitu rupa, jadi kita tidak akan dapat kefahaman yang lebih, ya, lebih terperinci dan lebih tepat kepada ayat itu. Okey, kalau kita nak tengok lebih mendalam dari pertalian, iaitu peranan kalimah tu di dalam ayat-ayat tu, kita boleh ulang sekali lagi. Fi ni adalah sekarang ni mungkin tuan-tuan sudah mengenal, dia adalah harfun jar, ya. Harfun jar ialah kata sendi. So bila ada harfun jar, ya, kalimah selepasnya mestilah isim yang majrur. Jadi mana isimnya, ya? Isimnya ialah yang ni. Isim yang majrur tu ialah qulubi. Itulah. Dia ni dinamakan isim majrur kepada kalimah fi tadi. Tanda dia ialah ba mengambil baris kasrah. Ya, so bila ada fi, so dia mesti ada isim yang majrur, iaitu yang inilah qulubi. Ya. Jadi fi qulubi, pertalian tu kita panggilkan jar wa majrur, ya, jar wa majrur. Terminologi ini kita gunakan bahasa Arab lah, ya. Kalau bahasa Melayu boleh, tapi bahasa Melayu kemungkinan dia akan bercampur dengan penerangan, ya, penerangan. Jadi elok kita gunakan terminologi itu dalam bahasa Arab, ya, iaitu jar wa majrur. Bahasa Melayu dia harfun jar dengan kalimah isim yang majrur. Itu dalam bahasa Melayu dia, ya. Kalau dalam bahasa Melayu dia tak jadi terminologi, dia jadi penerangan pula. Kemudian qulubi tadi, apabila dia bertemu dengan qulubi ni dia tergantung, ya. Kalau qulubi tak ada kalimah him tu, makna dia tergantung, iaitu hati. Hati-hati. Qulub ni adalah plural, ya. Singular dia apa? Qalbun. Ya, qalbun. Jadi kalau dalam bentuk jawa majrur dia akan jadi qalbi, ya. Qalbi dia tak sesuai lah, sebab him ni ramai. Jadi tak bolehlah gunakan singular, kenalah gunakan plural. Jadilah qulub, ya, iaitu qulubun. Asal dia lah qulubun, kemudian dia menjadi majrur, dia jadi qulubin. Qulubin, apabila dia dirangkaikan dengan him menjadi idhafah, jadi tanwin tu digugurkan, jadilah dialah qulubi, ya, dan tambah him jadilah qulubihim, ya. Kemudian qulubihim maradun. Maradun ni akan mengambil marfu', ya. Apa tanda marfu' sini ialah dot yang bertanwin, ya. Dot yang bertanwin, dhammah. So tanda dhammah, baris dhammah tu menunjukkan kalimah tu mengambil i'rab yang marfu'. Bila dia bertanwin menunjukkan kalimah tu adalah kalimah ismun, kata nama, ya. Itu tanda mengenal lah. Jadi dengan mengenal tanda itu saja, dia sudah memberi kita ada berapa? Ada 3 maklumat, ya. Ada 3 maklumat di situ. Dengan tanda tanwin dhammatain itu ada 3. Pertamanya dia apa? Dia adalah kalimah kata nama, ya. Kalau saya kotakkan dia, ambil warna lain, ya, maradun. Yang ni jauh sikit. Ya, maradun ni. Dengan tanda dhammatan saja dia memberi kita maklumat, 3 maklumat serentak. Ya, yang pertama dia adalah kalimah ismun, kalimah kata nama. Maknanya dia bukannya fa'lun, dia bukannya harfun. Fa'lun tidak ada tanwin, harfun pun tidak ada tanwin. Itu cara kita nak
melihat, ya, mengenal pasti jenis dia. Kemudian ismun tu bila ada tanwin, kita panggil dia ismun nakirah, bukannya ma'rifah. Kalau ma'rifah dia tak bertanwin. Ya, kalau bertanwin tu dia kalimah ismun yang pertama, yang kedua kalimah ismun tu dia dalam kumpulan nakirah dia panggil, ya. Nakirah iaitu secara disebut, dia dinyatakan secara umum. Dia tak specify penyakit tu penyakit apa. Itulah kenapa nakirah tu digunakan. Dan yang ketiga apa dia? Dia juga memberi maklumat kepada i'rab dia. I'rab dia yang marfu'. So i'rab marfu' tu penting juga kita untuk mengenal, nak memahami konteks kalimah tu di dalam ayat tu, ya. Dia marfu', apa maksud dia? Marfu' bermakna fi mahallim raf'in. Itu Arab dia, dalam keadaan rafa', dalam keadaan status yang berdikari, status yang tidak diganggu oleh sesiapa. Dia berdikari, ya, nominatif ni. Dia adalah subject matter di dalam ayat ini, ya. So kalau kita tengok dalam keseluruhan ayat tu, apakah cerita utamanya? Ialah mengenai penyakit, ya, penyakit yang terdapat di dalam hati orang-orang munafik ini. Ini cerita mengenai orang munafik, ya. Sebab itulah dia mengambil i'rab yang maradun, ya. Okey, kemudian fazadahum, yang ni dengan melihat komponen kepada kalimah ni, ya. Cuba kita tengok fazada ni adalah komponen kata kerja, ya, kata kerja. Bila kata kerja ni adalah, kalau kita tengok acuan dia itu apa? Kalau gunakan fa dengan ain dengan lam tadi, yang ni fa, yang ni ain, ni dengan lam. Jadi kalimah ni adalah mengambil acuan apa? Fa'ala. Fa'ala. Maknanya dia fi'il madhi maklum wazan 1. Fi'il madhi maklum wazan 1. Kemudian dia tambahkan dengan fa, ya. Dimasukkan komponen fa adalah maka, ya, nak menyambung cerita daripada fi qulubihim tadi maradun. Allah nak sambung lagi cerita, iaitu Allah menambahkan lagi penyakit tu. Jadi Allah gunakan kalimah zada. Zada maknanya menambah. Fi'il madhi maknanya telah menambah, ya, zada. Jadi di mana fa'il dia? Ini komponen kata kerja mesti ada fa'il dia. So fa'il dia ialah di sini, ya. Di sini. Inilah fa'il dia kepada kata kerja zada ni. Pelaku dia ialah Allah. Ya, macam mana kita mengenal pelaku tu Allah? Allah, pelaku mesti marfu', yang ditandakan oleh huruf ha yang terakhir tu baris dhammah. Itulah, ya, kalau kita melihat dalam ayat terdapat fi'il madhi, cuba cari fa'ilnya di mana. Biasanya fa'il tu akan terletak selepas kalimah tu, ya. Kalimah tu iaitu fazadahum, lepas tu inilah Allahu tu adalah fa'il dia. Ya, kalau dia mengambil baris dhammah bermakna confirm dia adalah fa'il dia. Ya. Tetapi terdapat hum sebelum Allah. Jadi hum tu apa dia? Hum ni adalah objek dia. Objek kepada zada. Ya. Jadi pelaku di Allah, objek dia lah hum. Jadi maknanya maka ambil subjek dulu iaitu Allah. Allah telah menambahkan mereka. Ya, Allah telah menambahkan mereka ataupun menambahkan kepada mereka, ya,
Makna hum tu adalah objek. Asal humu ni adalah hum, mim yang sukun. Tetapi apabila dia bertemu dengan hamzah wasal dengan lam, iaitu alif lam ta'rifah. Alif lam ta'rifah, lam ni adalah lam yang sukun, ya. Jadi apabila mim yang sukun bertemu dengan lam yang sukun, mim ni perlu dihidupkan baris dia dengan baris dhammah, ya. Kalau untuk isim dhamir hum, kum, ya, dia akan dihidupkan dengan baris dhammah. Jadilah humullah, bukannya baris atas dan bukannya baris bawah. Ya. Jadi ini adalah objek, ini adalah subjek. Ini kata kerjanya, ini tambahan komponen. Fa dipanggilkan fa istinafiah, ya, fa penyambung cerita. So kalau kita nak membaca, ya, biasanya kita akan baca dia sekali, ya. Fazadahumullah. Jangan asingkan sebab fa'il itu kena bacakan sekali, ya, iaitu di sinilah. Jadi kita kena baca sekali sini. Kalau kita nak kupas pun, kita akan kupaskan sekali. Dia lengkap, itu ayat yang lengkap, ya. Ada penyambung, partikel penyambung fa, ya. Dia ada apa? Ni fa, ada partikel penyambung. Kemudian dia ada kata kerja dia. Kemudian dia ada fa'il dia, dan kemudian dia ada objek dia, ya. Satu sudah menjadi satu ayat tu sebenarnya yang lengkap. Doktor, khatamallahu tu pun sama ya, dia Betul. Allahu tu Allah fa'il tu lah. pelaku dia lah tu. Tapi kita nak kata khatama tu dia punya dalam apa? Ghaibun tu huwa tu tak payahlah. Terus Tak Allah. payah. Hmm. Bila di dalam ayat, ya, kita tak perlu terangkan huwa lagi dah. Sebab huwa tu kalau fa'ilnya tak dinyatakan, ya. Kalau tak nyatakan, dan kita kata huwa, mana dia khatamallah yang ni lah, ya. Hmm. Jadi mana dia, kita ambilkan kotakkan dia. Okey, so khatama ni adalah kata kerja dia. Mana kotak? Tekan kotak, okey. Ini kata kerja dia. Kemudian ada Allah selepas tu, dan Allah tu dhammah, ya. Dhammah menunjukkan dia lah fa'il kepada kata kerjanya. So bila kita menerangkan, kita tak perlu menerangkan yang khatama ni fa'il dia huwa, tak perlu dah. Sebab huwa tu sekarang ni ialah Allah. Jadi kita terus terangkan terus, ya. Fa'il pelaku kepada khatama ni ialah Allah, ya, dan pelaku semestinya berlaku selepas kata kerja. Itulah membuktikan Allah ni adalah pelaku kepada perbuatan khatama. Jadi Allah tu pelaku, Allah telah mengunci. Khatama ni maknanya mengunci, menutup, ya. Jadilah dia. So bila kita bahas, kita kan baca dia sekali lah, ya. Khatamallahu sekali lah. Ambil kotak. Khatamallahu. So itu sudah menjadi ayat yang lengkap dah. Ada fa'il dia, ada perbuatan dia, dan ada masa dia sekali. Masanya ialah telah, sebab dia fa'il madhi, ya. Okey, itu respon daripada puan tadi, ya. Dia bertanya qatamallahu, itulah, ya. Itu menunjukkan dia adalah apa, fa'il kepada khatama, ya. Ya, yang mana berbeza kalau di sini Allah, tengok Allah dia bukannya hu. Allah tu berbaris atas, ini bukannya subjek, bukannya fa'il dia, ya. Dia di sini dia adalah objek. Yang ni subjek, yang ni objek, ya. Ini fa'il, yang ni maf'ulun bih. Kerana apa?
fa'il dia berada di mana? Fa'il ada dalam kalimah mudhari' ini, iaitu yang ini ya. Ya ni bersama dengan waw nun ni. Itulah fa'il dia. Ya dengan waw nun tu adalah menunjukkan mereka. Jadi mereka yang itulah fa'il dia. Yukhadi'u ni kata kerja dia, inilah pelaku dia. Ya, dan untuk fa'il mudhari' komponen masanya ialah perbuatan yang berterusan. Dia ada komplit dah tu ya. Ada fa'il dia, ada kata kerja dia dan ada masa sekali. Kemudian objek dia selepasnya ya. Sudah disusun dengan baik ya untuk kita belajar mengenal ya. Sebab tu kita kena belajar mengenal ni. Kalau kita tak belajar ni, kita baca saja ya. Kita tak tahu apa yang kita baca. Ya, kita membunyi membaca secara tajwid ya, dipanggilkan mengaji. Ramai di antara kita dulu ya, termasuk saya dulu pun diajar mengaji saja. Dia tidak ada ajar mengenal kalimah-kalimah, susunan dia, peranan dia, fungsi dia di dalam ayat tu, jenis dia, yang mana subjek, yang mana objek, dan sebagainya. Okey. Kita boleh clearkan sambung yang tadi. Ya, jadi Allah menambahkan mereka tu, maknanya mereka tu menjadi objek ya. Tetapi di dalam ayat ni ada dua objeknya, iaitu pertamanya mereka yang terlibat dengan penambahan tadi adalah objek. Kita panggil objek yang pertama ya. Dalam susunan tu dia ada dua objek. Yang ni kita panggilkan dia maf'ulun bih al-aula ya, yang pertama. Kemudian dia ada dua objek di situ, iaitu penyakit tadi ya, penyakit yang subjek dalam ni tadi sekarang ni sudah menjadi objek, kerana Allah nak beritahu penyakit yang ada dalam hati mereka tu Allah tambah lagi, maka marada tu menjadi objek ya, objek kepada kata kerja zada ni ya. So zada ni dia ada dua objek, pertama hum, kemudian maradon ya, maradon. So disebabkan mereka sekarang ni ditambahkan penyakit, kita tak tahu berapa banyak, berapa tinggi ataupun berapa seriusnya penyakit tu ya. Maknanya dia diceritakan dalam keadaan berpenyakit. So bila dia dalam keadaan penyakit, kita juga panggil kalimah tu sebagai isim haliyah. Dia maf'ulun, berperanan sebagai maf'ulun bih, dan jenis dia ialah haliyah ya, iaitu isim keadaan, nak menceritakan keadaan hum ni ya. So dia nak menceritakan hum ni dalam keadaan apa? Maradon. Itu dipanggilkan isim haliyah ya. Jadi so dengan cerita pertama dan kedua ya, dengan cerita pertama dan kedua, maka keadaan itu ya, ini cerita pertama dia, dan cerita kedua dengan menggunakan fa istinafiah tu ya. So keadaan ini menyebabkan Allah timpakan mereka dengan azab ya, iaitu lahum azabun alim ya. So ini adalah cerita yang ketiga, dan cerita yang ketiga ni adalah hasil daripada cerita yang sebelumnya, maka waw tu kita panggilkan waw sababiyah ya. Jadi waw yang berkaitan dengan sebab berlakunya cerita yang ketiga, itulah dia masukkan waw sababiyah. Maknanya dia bukan saja nak menyambung, tapi dia menyambung dan mengaitkan dia dengan sebab. Hasil daripada cerita sebelum tu menghasilkan cerita yang seterusnya, itu dipanggilkan waw
sababiyah. Ya. Dan Allah terangkan kenapa azab tu, ya. Pertamanya ialah kerana hati mereka penuh dengan penyakit. Ya. Dan keduanya adalah kerana perbuatan mereka. Ya. So perbuatan mereka itulah yang diceritakan di hujung ayat itu, iaitu bima, ya, bima dengan apa, ya, kanu mereka, ya, mereka berterusan, ya, mereka berterusan yakzibun, mendusta, maknanya dia mendustakan apa saja yang datang daripada kebenaran, ya, dari Allah tu. Mereka tolak, kadang-kadang mereka bantah, ya, kadang-kadang mereka tutupkan, dan mereka putar belikkan kebenaran. Itu semua dalam konteks yakzibun, ya. Jadi kalau itulah perangai mereka, perlakuan mereka, maka memang berhaklah Allah memberikan mereka tu azab yang bukan setakat pedih saja, tapi azab yang sangat pedih. Ya, Allah menggunakan isim mubalaghah di sini dengan sangat pedih. Ya. Jadi dalam lahum azabun ali ni terdapat dua pertalian, iaitu lahum ni ialah jar wa majrur, dan kita telah pun berkongsikan apabila harfun jar bertemu dengan isim dhamir, dia lam tu tidak boleh mengambil baris bawah. Dia kena mengambil baris atas. Jadilah lahum. Jadi hum ni adalah isim yang majrur. Isim dhamir yang majrur. Kemudian azabun alim ni juga terikat dengan pertaliannya, ya, iaitu azabun adalah mausuf, alimun adalah isim sifat. Ya, nak menerangkan azab tu adalah alimun. Dia, maka alimun adalah isim sifat. Dan isim sifat tu telah kita beritahu tadi, isim sifat mubalaghah kepada azabun. Jadi azabun ni kita panggil dia mausuf. Ya, ni isim sifat, ini mausuf. So pertalian di antara dua kalimah ni kita panggilkan mausuf wasifah. Wasifah tu asalnya waw dengan al-sifah lah, ya. Jadi sambung sekali dia bunyi wasifah. Ya. Macam mana kita nak mengenal dia pertalian mausuf wasifah tu? Ya, kalau kita clearkan rawi ni sekejap, kita akan lihat ada dua tanda yang jelas dulu, ya. Dua tanda yang jelas menunjukkan dia mausuf wasifah. Yang pertamanya apa? Kalimah yang pertama tu mausuf tu dia bertanwin. Ya, dia bertanwin, dan ini pun bertanwin. Itu indikator dia yang menunjukkan alimun tu adalah isim sifat kepada azabun. Itu yang pertama. Kemudian kepada tanda yang sama tu dia mengambil dhammah, ya, mengambil baris dhammah, dan sini pun baris dhammah. So dua tanda yang obvious, yang kita boleh nampak, ya, dengan jelas, menunjukkan ini adalah isim sifat ataupun mausuf dengan isim sifatnya, ya. Ada dua ciri-ciri lain tu dia tidak berapa jelas lah, ya, dia tersirat. Ya, kita boleh gunakan dua yang pertama tu untuk mengenal pertalian tu. Lepas tu kita boleh tambah, ya, sebab bila isim sifat dengan mausuf dia ada 4 perkara yang dia kena sama, ya. Isim sifat ni akan mengikut mausuf ni dalam 4 perkara. Dua kita telah nampak di sini. Yang tak berapa nampak ialah muzakkar, jantina dia, ya, jantina. Kalau azabun tu, ya, tidak ada ta marbutah, ya, dia bertanwin macam ni, menunjukkan dia kalimah yang mempunyai jantina yang muzakkar. So bila dia mausuf muzakkar, sifat dia mesti muzakkar juga. Alimun adalah muzakkar, ya. Lepas tu akhir sekali ialah bilangan dia. Azabun ni adalah 1. Ya, 1.
Kemudian bila mausuf satu, alimun juga satu. Satu maknanya tunggal, iaitu mufrad. Itulah empat ciri-ciri ya kepada pertalian ya. So di dalam Al-Quran kita akan lihat banyak kali ya, kita akan lihat bentuk ini. Apabila tuan-tuan membaca ya, boleh sebenarnya sudah belajar mengenal ya. Kalau kita ambil contoh lain, di ayat yang lain rasanya ada juga, iaitu mana dia? Itu azabun alim bima kanu yaksibun. Ya, yang hampir sama ya. Oh, tak ada dalam sini ya. Doktor nak tanya, Ya, maradun tu dia adalah maf'ulun bih. Betul ke? maradun bukan maf'ulun bih. Yang ni maf'ulun bih. Oh, Ni sebab tu dia dia marfu'. maf'ulun bih tak boleh marfu'. So dia Oh, sini ada status dia sebagai subjek cerita. Subjek utama dalam cerita tu. Dia tidak apa ni, dalam ni dia belum lagi kontak maf'ulun bih lagi, belum lagi. oh. Fi qulubihim, mana Allah nak menceritakan dalam hati mereka tu ada penyakit. Ya, so belum, tak buat apa-apa lagi kat dia. So dia belum lagi objek lah. So Jadi sebab tu dia, maf'ulun bih bagi kulub ni dia tak ada lah. Ataupun dia terus refer kepada maradha. Ke macam mana? Saya agak keliru maradun dengan maradha ni. Yang ni maradha ni maf'ulun bih bagi zadahumullah. bila ada perbuatan, barulah Aha. penyakit tu akan menjadi maf'ulun bih. Di sini tak ada perbuatan apa-apa lagi. Oh, Dr. okey Kamal, okey. Ya. possible ke yang ini adalah apa tu subjek dengan predicate sebab tu dipakai dhamma time Yalah, dia subjek tu. subjek and Subjek, tapi predicate. dalam sini dia tak ada Oh, predikat faham. dia. Okey, faham. Sebab tak ada fi'il lah kat sini. Kulub ni bukan fi'il. Dia Okey, faham. kan, dia Faham, dia faham. dia subjek, dia nak menceritakan sesuatu dalam Ya, hati. ya. Dia subjek saja. So subjek tu mesti mengambil marfu' lah. Baik. Terima kasih, Doktor. Qulubihim tu dia isim lagi. Sebab asalnya kulubun kan. Ya. Bila ada him baru dia hilang tu baris tu dia jadi bawah. Sebab ada fi di depan dia di berbaris bawah lah. Dia idhofah. Dia dah jadi rangkaian bagi idhofah. Jadi kalimah yang pertama dalam idhofah tu tidak boleh mengambil tanwin ya. So asal dia ialah qulubin. Dia tanwin. Kalau tak ada him, qulubin, fi qulubin. Macam tu. Tetapi sebab dia nak jadikan idhofah, kena ada him ni, jadi bin tadi digugurkan tanwin. Dia jadilah qulubihim. Kalau tak ada fi tu dia jadi qulubun kan Doktor? Kalau tak ada fi, asal ni ialah marfu'. Sebab semua kalimah default adalah marfu'. Ya. Kalau sebab apa? Kalau tak ada fi, sekarang ni apa berlaku? Qulub tu dah jadi subjek dia. Qulubuhum. Ya, qulubuhum. Jadi sekarang ni subjek dia ialah bukan maradun ya. Kalau qulubuhum dah tak ada maradun. Ya, jadi dia akan jadi subjek dia. Cerita utama dia nak menceritakan tentang hati ya. Tetapi sini nak cerita tentang apa? Penyakit. Sebab tu yang ni lah jadi subjek dia. Penyakit tu terdapat di mana? Di dalam hati mereka. Nak tanya lagi, Doktor. Okey. Fazadahumullah. Zada tu ialah wazan satu. Macam mana nak tengok ni sebab saya tak nampak. Zada tu jadi fi'il madhi Okey, wazan tengok satu. yang ni apa? Atas. Sebenarnya atas. Fa'ala. Tu dia. Ya, kalau tengok template tu, kalau saya kongsikan template, ni dia ya. Fa'ala, yang ni lah. Ya, fi'il madhi maklum. Ini wazan satu. Di mana-mananya dia mengambil wazan satu ni, dia ada 3 wajah ya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula.
Jadi Okey, dia ambil faham. fa'ala tu, jadilah dia alif tu berbaris atas. Ya, sebab ain berbaris atas, alif tu huruf yang kedua berbaris atas, tapi dalam Al-Quran alif tidak boleh mengambil baris atas. So apa kita buat? Apabila alif berbaris atas, kita pindahkan baris atas tu ke huruf sebelumnya, kepada fa. Jadi sebab fa tu memang dah baris atas, jadi diambil baris atas alif tu, dihilangkan alif tu baris. Jadilah zada. Fa ni ialah zai, ain tu alif, dan lam adalah dal. Jadilah Faham. mulanya Zada. zada lah ya, zada. Tapi alif zada tu dipindahkan, ya, mana dia? Mula dia ada baris, tapi alif tak boleh mengambil baris, dipindah ke zal ni. Jadilah zada. Itu dia punya acuan dia lah. Sebab tu dia fi'il madhi maklum wazan 1. Terima kasih, Doktor. Doktor, untuk translate Bima Kanu tu, saya confused sikit. Dia Bima dengan apa? Lepas tu Kanu kita ambil waw li ziyadah sebagai mereka ya. Betul. Kanu ni, Terus pada itulah fi'il mudhari' lah yang ya, yang ni berterusan, ialah fi'il berdusta. madhi ya. Dia konstruk dia adalah fi'il madhi. Jadi pelaku kepada hum, ya, domir dia sebenarnya hum, ya. Tapi apabila hum tu menjadi pelaku kepada kata kerja madhi, dia akan menggunakan waw alif ziyadah. Dia tak menggunakan hum, mereka, ya. Dia gunakan waw alif ziyadah. Ini dalam kelas intensif kita masuk di bawah tajuk fa'il, fa'il kepada fi'il madhi, ya. Sebab fa'il tu ada ada 14 bentuk fa'il, ya, kepada madhi. Dan fa'il itu sebenarnya dia mewakili isim domir hum yang di sini, ya. So ini bentuk fi'il mudhari', ya. Tetapi dia bukan berfungsi sebagai fi'il mudhari'. Fi'il madhi kan? Eh? Fi'il madhi kan tu, Kanu. Sorry, fi'il madhi, ya. Dia fi'il madhi tapi dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi. Dia panggil fi'il madhi naqis, ya. Naqisun. Naqisun ni maknanya tidak sempurna. So sebab tu bila kita memberi makna, dia tak ada makna makna fi'il madhi pun. Ya. Kita terjemahkan dia sebagai mereka sahaja, cukup. Ya. Nak lebih tepat, mereka adalah. Tapi tak perlu. Dalam bila menterjemahkan adalah tu tak perlu. Ya. So mereka saja. Makna tak ada perbuatan dia. Sebab tu dipanggilkan fi'il madhi naqis. Yang berbeza dengan yang ni. Yang ni dia tak naqis, dia memang fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' mesti dia ada pelaku dia, perbuatan dan masa tu kena ada sekali lah, dan kita terjemahkan, ya, ketiga-tiga tu sebab dia bukannya naqis, dia memang fi'il mudhari' yang sempurna. So tanda nak membezakan fi'il madhi dengan mudhari', ya, kita akan tengok kedudukan fa'il dia. Ya, kedudukan fa'il. Kalau fi'il madhi memang selepas kata kerja. Kana, lepas tu tambah waw li ziyadah. Jadilah kanu, inilah fa'il dia. Tapi mudhari' dia bermula dengan di hadapan dulu. Iaitu ya tu adalah fa'il dia, ya, fa'il dia. Kalau ya tidak ada waw nun, maknanya ya tu fa'il dia seorang. Dia. Tetapi kalau ya ada waw nun, dia tu dah jadi ramai. Jadilah mereka. Itulah komponen fa'il yang berbeza dengan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dia tidak ada di hadapan. Ya, dia hanya di selepas saja. Ya, dalam konteks ini fa'il dia bercantum dengan kanu. Kita panggilkan fa'il muttasil, ya, attach. Macam khatamallah ataupun yang ni tadi, mana dia? Yang ni dia fa'il juga, ya. Tetapi fa'il ni dia tidak bersama dengan fi'il madhi zada, ya. So fa'il ni kita panggilkan fa'il munfasil. Dia berasingan. Dia tidak attach, dia tidak melekat pada
kalimah, so fa'il boleh berlaku dalam dua cara. Satu, munfasil dalam keadaan berasingan. Kedua, dia boleh berlaku dalam keadaan attach, ya, dia melekat kepada kata kerja itu sendiri. Okey, cukup untuk hari ini ya. Dan insya-Allah minggu depan kita akan memulakan ayat baru, iaitu wa iza qila lahum ni, kalau saya kotakkan ya, yang inilah sampailah muslihun. Itu ayat seterusnya ke-11. So nanti kita akan belajar mengenal setiap kalimah ni ya. Setiap kalimah yang dia ada dalam ayat ni, faham konteks dia, ya, jenis dia, wazan dia, kenapa wazan-wazan tertentu digunakan, ada yang berkait dengan wazan, ada yang tidak berkait dengan wazan dan sebagainya ya. Kemudian kita akan terjemahkan. Bila kita sudah boleh menterjemahkan kalimah, bermakna kita boleh menterjemahkan ayat dia dengan syarat ya, 8 perkara tu, kaedah yang 8 perkara tu. Ini kelas pagi ya. Mungkin sekali-sekala saya akan peringatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah kaedah untuk mengenal kalimah tu ya. Dia ada 8 perkara yang digunakan QHS Academy ya, untuk memastikan kita betul-betul mengenal kalimah sebelum kita memberikan terjemahannya kepadanya. Okey, so untuk hari ini kita sudahi di sini saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi di hari Isnin ya. Hari Isnin minggu depan berapa? 8 hari bulan ya. Sudah masuk bulan Ogos kita. Walau macam mana pun saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan ya, tugasan memantau ya perkembangan kalimah-kalimah Al-Quran yang tuan sudah kenali dulu. Saya rasa saya dah bagi template kan ya, QHS vocabulary template itu untuk tuan kumpulkan kalimah-kalimah yang sudah kenal ya, dan monitor berapa banyak daripada keseluruhan jumlah 77,437 kalimah tu, berapa peratus ya, berapa peratus yang kita kenal. Kita dah sudah masuk bulan 8 ni. Kita punya target dulu ialah berapa? 50% ya, ujung tahun 2023. So tuan-tuan sepatutnya daripada bulan Januari dulu, yang mana yang mengikut daripada Januari lah ya. So yang mana yang tak mengikut Januari itu, targetnya ialah ujung tahun ni kita nak capai 50% ya, maknanya banyak tu ya. So template tu akan boleh digunakan untuk mengira. Masukkan kalimah dalam dalam template tu, dia akan automatically dia akan kira. Nanti kemungkinan kita akan buat satu workshop ya, untuk membantu tuan-tuan dan macam mana nak menggunakan template ni untuk mengira ya, berapa kalimah yang kita dah kenal dalam Quran dan berapa peratusannya berbanding dengan keseluruhan ya. Nanti saya akan cuba arrange workshop tu. Dulu minggu lepas kita buat workshop hari Khamis ya. Tetapi maklum balas daripada peserta, ada yang mengatakan ramai yang bekerja waktu hari Senin ya, hari Khamis tu. So kemungkinan dia minta workshop buat hari ujung minggu lah ya. Mungkin saya akan buat workshop hari Ahad petang, 2:30 petang ya. Jadi kita semua tak kerja, jadi mungkin kita akan ada masa untuk mengikuti ya. Workshop-workshop tu kita akan buat secara praktikal. Kalau dalam kelas ni tuan-tuan tak dapat nak buat secara praktikal ya, tapi dalam workshop tu kita akan buat secara praktikal. Jadi dah patutnya selepas workshop tu dah boleh lah nak tahu apa nak buat ya, dengan mengira jumlah kalimah-kalimah Al-Quran. Nak memberitahu kita ni tahu banyak mana kalimah.
Sebab kefahaman bahasa Al-Quran ni bergantung kepada vocab kita. Itulah tujuan ni yang sangat penting untuk kita mengetahui ya status kita, vocab kita macam mana ya, dan sebagainya, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.